Mula-mulanya Ustaz Abdul Karim ada memberitahu saya tentang kekangan kerana dia ada program dengan anak-anaknya. Tapi Alhamdulillah dia cuba juga untuk awal. Dia meminta sekiranya saya memberi pilihan, tapi Alhamdulillah dia memberi pilihan untuk menghadirkan diri pada malam ini di Masjid Kota Kuning. Dan insyaAllah pada malam ini sebagaimana yang telah dijadualkan dan kita telah membuat bahan di dalam Telegram, di dalam grup WhatsApp tentang majlis dan program malam ini. Jadi saya dengan segala hormatnya persilakan Fadil Ustaz Abdul Karim Al-Makki untuk mengambil tempat duduk di kursi yang telah disediakan dan diiringi oleh Fadil Ustaz Ahmad Nurhizan insyaAllah. Dan seterusnya saya ingin menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz Ahmad Nurhizan selaku moderator pada malam ini untuk menjalankan penjawab yang telah diamankan insyaAllah. Baik, assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وافتح لنا أبواب رحمتك آمين يا رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahim selaku juru perantara majlis pada malam ini, selaku Timbalan Nazir Masjid Kota Kemuning yang berusaha Tuan Nazir Masjid Kota Kemuning dan seluruh ahli kuasa dan yang dimuliakan para imam Bilal dan Siap serta hadirin wal hadirat sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to all of you. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini di dalam majlis wal bicara Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Al-Quran. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan bintang utama yang berada di sebelah kanan saya yang telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Beliau yang sangat amat tuan-tuan dan puan-puan sangat kenali melalui wajahnya di kaca televisyen dalam program tiap-tiap pagi itu tuan-tuan dan puan baca surah Yasin dalam program Tanyalah Ustaz tiap-tiap pagi Ustaz, Masya Allah. Dan juga orang yang azan paling tertinggi sekali, orang azan kat masjid, Ustaz azan di atas menara Kuala Lumpur. Tak ada orang lah yang buat kerja macam itu. Subhanallah. Dan inilah juga orangnya yang menjadi tok guru Al-Quran untuk rancangan mengaji Al-Quran bersama Upin dan Ipin. Banyak sungguhlah Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Dan beliau juga seringkali kedengaran dalam rancangan-rancangan radio di negara kita yang mengundang dan memanggil beliau. Inilah dia Ustaz Abdul Karim Umar yang bertugas di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah selaku imam di sana. Bukan imam besar itu kan, selaku imam di sana. Memanglah sedikit agak besar berbanding dengan saya, tetapi jawatannya itu kadang-kadang orang tersilap dan tersalah sebut, ya. Allahu Akbar. Jadi pada malam ini, malam Jumaat yang penuh rahmat lagi berkat, amat istimewa kerana kita nak berbicara dan memperkatakan sesuatu yang amat besar lagi hebat, iaitu tidak lain dan tidak bukan menyatakan bahawa Rasulullah SAW kita tak boleh nafi, oh memang baginda mencintai Al-Quran. Namun kehadiran kita pada malam ini dengan orang yang ada latar belakang ilmu Al-Quran, kebolehan, kepakaran dan kemahiran beliau, kita nak dapat perkongsian ilmu untuk pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan peringkat awal permulaan
sedikit muqaddimah ialah Ustaz. Muqaddimah kepada kami semua, bagaimanakah Ustaz dapat menggesa ataupun memberi beberapa saranan utama dalam kita menghubungkan diri dengan Al-Quran, dan adalah mungkin sedikit pengalaman-pengalaman Ustaz bersama dengan ilmu Al-Quran untuk dapat ibu ayah di sini, anak-anak boleh mencontohi beberapa perkara. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alna hikmatan وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. وقنا فيه وعلى التأويل. آمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullah. Kepada saya Ustaz Ali, terima kasih. Terima kasih sahabat saya Ustaz Al-Rahim, Imam Barisan Imam kita, Barisan Bilal, ahli kuasa Masjid Takmumi, Datuk dan Datin, ayah-ayah, ibu-ibu, bapak, kakak, anak-anak yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah dengan izinnya kita dapat bertemu pada malam ini. Masjid ini terkenal lama dah, dengan bentuk cantik, suasana yang aman, syarah selatihnya pada penduduk-penduduk di sini sama-sama nak merawatkan masjid ini. Salah satu dalam syurga bagi kita, memberi sokongan pada fikir masjid terus melaksanakan aktiviti agama majlis dan memberi semangat buat masyarakat di sini. Baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari pertama saya berada dan tuan-tuan, saya sebenarnya tak ada hebat, tetapi yang memberi saya ini jadi hebat. Apa hebat itu sebenarnya Al-Quran. Berikut sebenarnya saya tidak Al-Quran, keturunan yang biasa, tidak ada keturunan jutawan, keturunan yang alim ulama, saya keluarga biasa saja, tapi yang kemudian kita yang Alhamdulillah menjadi amal minkum menjadi ilmu. Jadi Allah akan seseorang itu dengan ilmu ini kira ilmu apa? Kita tidak agama, kita belajar ilmu Quran. Allah akan dudukkan kita kemuliaan kita itu bersama dengan kita ini membaca Quran ini. Allah Al-Quran bahasa orang kiram, orang yang mahir Al-Quran bersama dengan para malaikat. Jadi kemungkinan ada yang kata Ustaz yang tak mahir, macam mana? InsyaAllah yang tak mahir kita usaha, kita belajar, talaqi, guru. Ada imam-imam kita di sini, InsyaAllah boleh tadi saya semayang macam doa Makkah, dan kita baca, bunyi suasana, feeling itu dah ada. Alhamdulillah terima. Guru dengan guru yang berkata ada background Al-Quran tertumpang. Jadi saya bila Ustaz kata cuma pengalaman bersama dengan Al-Quran. Sebenarnya ramai yang lahir di Makkah atau lahir di Madinah, lahir di tanah air, lahir di negara Arab, sebagainya, tak semua hafiz, tak semua hebat Al-Quran. Mereka dengan doa dan sokongan dari ibu bapa, itu yang paling penting sekali. Jadi sokongan ayah ibu saya menyebabkan saya bersemangat dan belajar Al-Quran. Sering dibawa ke Masjidil Haram, rumah kami tak jauh dari Masjidil Haram, sekitar 700-800 meter. Syekh Ali dekat dengan bangunan Maktabah Badri, Maktabah Mukarramah tempat katanya bangunan yang dilahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Syekh Ali atas itu ramai orang Melayu kita, Nusantara, Indonesia,
daripada petani, daripada Singapura, daripada semua guru-guru yang datang, yang ulama yang datang semua banyakkan belajar ilmu agama di Masjidil Haram. Salah satu Allah ayah saya sebagai student belajar di sana, dan saya pun rezeki nanti di sana membawa saya ke Masjidil Haram. Boleh kata tiap hari saya ikut ayah saya. Dekat awal memang saya buka huruf, saya tak pandai, saya tak reti apa azan, bagaimana, tak reti. Tapi sokongan seorang ayah dan ibu, kejujuran, keterusan, keikhlasan seorang ayah, ibu yang diri anak, jadi saya dapat kesannya bila saya ada berusia sekarang ini. Saya rasa tanpa mereka, tanpa guru-guru orang-orang yang ajar kita apa ilmu, subjek apa pun, kita jangan lupakan mereka dalam doa kita. Ampuni dosa-dosa ibu bapa kita, keluarga kita, anak kita dan guru kita. Sebab orang berkata kita berguru, bila dia hebat, dia lupa diri dia yang dia tu dapat pandai dengan guru-guru. Jadi dia tak sertai orang. Jadi saya banyak bersyukur kepada Allah atas guru-guru yang banyak mengingat dan mengajarkan saya alif bata dan sebagainya. Saya bukan saya mencari ilmu, ramai yang memberikan Allah. Hanya berdoa sengaja kepada mereka, ampunan segala dosa guru-guru ya Allah, dan temukan aku ya Allah. Aku nak cium mereka, aku nak cium mereka ya Allah di syurga nanti, kerana mereka ini yang ajarkan aku, terutama kepada bapa kita. Jadi di sini tuan-tuan kita subhanahu wa sikit sokongan ayah saya, umi saya ingat aku saya umur 8 tahun sering ke Masjidil Haram, dan saya serta masuk tahfiz di Masjidil Haram. Salah satu pelajar yang nakal misalnya yang sering tak solat isyak bersama dengan kawan-kawan, tahfiz di sana dia start dengan bahasa sehingga isyak. Maknanya isyak tu saya tak ada masuk pelajar yang penting. Saya bermarah dengan guru, kenapa dengan antara isyak tak ada? Saya tak pergi mana, saya tak dari kelas, saya dah hantar bacaan, saya dah hantar merajaah saya. Cuma isyak tu saya nak lepak yang saya hobi saya, ialah pergi tengok macam mana muazzin tu di Masjidil Haram, azan, naukan azan dalam cermin, tengok ke bawah, bayang-bayang macam mana, nak salam dia orang. Tapi solat saya pergi salam dengan syekh-syekh sudah, seperti Syekh Abdul Sudais, saya ikut mereka, itu yang idola saya. Jadi saya kita pada tuan-tuan, segala yang kita akan tercapai insya-Allah kalau anak kita berminat, dan kalau tak berminat kita beri sokongan. Kalau kita sebagai ayah yang masih di dalam keadaan lemah, jangan biarkan anak kita tu sampai pada tahapan Al-Quran dan sebagainya. Kalau kita masih lemah, kita jangan biarkan anak cucu kita tu lemah juga seperti kita. Jadi kita usaha dan kita berdoa. Saya yakin ini barakah hasil berdoa dan bapa saya. Jadi saya balik rumah cerita ke Umi kerana minat dengan azan. Umi kata cuba azan, saya tak ada azan, aku pun tak ada. Hayya salat, tak hati, irama dari ibu tak hati, itu nasi dia pun tak ramai dekat awal. Tapi sokongan Umi saya yang membawakan saya semangat dulu sampai sekarang ni. Walaupun saya imam, tapi kadang-kadang kalau tempat masjid surau, dia minta saya azan. Saya minat azan sebenarnya, dan dulu saya tak jadi imam. Jujur saya azan settle, azan orang settle masalah, tak payah fikir tentang makmum dan sebagainya, jaga masa tapi guru-guru saya yang saya belajar tentang ini, misalkan kamu memerlukan kepada ilmu agama dan sebagainya, maka kamu perlu dan kamu memang sesuai untuk jadi imam, kerana ada masalah Allah, ada sedikit, alhamdulillah dengan berkat doa mereka, maka saya berada dengan tuan-tuan dan dapat berkhidmat di Selangor selama 13 tahun. Start saya jadi imam 2010, dan sampai sekarang ni saya cuba pelajari lagi ilmu Al-Quran, tambah lagi sehingga kini saya masih menuntut ilmu Al-Quran di tuan-tuan. Jadi jangan anggap kita rasa sempurna, dan kita belajar sehingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini Allah akan angkat kedudukan kita, Allah memberikan kepada kita syafaat. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabil baca dan Al-Quran. Kita belajar Al-Quran insya-Allah. Jangan kita merasa saya berusia, saya sempurna, saya bukan orang Arab, saya bukan keturunan dan sebagainya. Kami bukan keturunan yang hebat, jangan. Kita kena
jangan lawan nafsu kita. Mudah-mudahan hati kita, orang lidah kita sebenarnya tak keras. Yang keras adalah hati kita. Tangguh-tangguh dulu sehingga sekarang, sehingga pencit pun tak tak ada masa ataupun sekarang nak berguru. Maka start pada malam ini tuan-tuan, saya niat dan saya minta kepada tuan-tuan supaya kita ni lebih bersemangat menuntut ilmu dan lebih ilmu Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kedudukan kita di akhirat nanti seperti mana kita baca di atas dunia ini. Allah Ta'ala akan angkat kedudukan kita seperti mana kita membaca dan memuliakan tadabburnya dan tadabburnya dan tajwidnya dan sebagainya. Amalkan kepada doa, Allah Ta'ala angkat kedudukan kita bersama dengan para sahabat dan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Itu dia tuan-tuan, buat sedikit pengalaman, perkongsian yang dapat kita dengar bersama-sama pada malam ini. Ustaz mengakui dan memberi sedikit pujian kepada Masjid Baru Kota Kemuning ini dengan apa yang tuan-tuan tampilkan. Dan tadi mungkin Ustaz terlupa nak menyebut kot, antara perkara yang menjadi utama, faktor utama masjid ini baik ialah pembesar suaranya, sound systemnya sangat berperanan memainkan pentingnya untuk kita dapat merasai keberkesanan bersama. Masya Allah, tabarakallah. Saya ni suara serak ni, tapi dibantu oleh pembesar suara yang baik. Kalau kita pergi ke Mekah tu, bukan sekadar kita suka suara Bilal dan juga imam yang mengalunkan, tapi bahkan kalau kita mendengar mereka batuk pun suka. Bunyi seronok kan, padahal batuk ya tuan-tuan, belum dengar alunan suara lagi. Jadi dapat kita dengar bagaimana saranan dan semangat yang diberi kepada ibu bapa, kepada keluarga, anak-anak, supaya memang kita kena terus berhubung diri dengan Al-Quran. Dan itulah yang akan menjadi bekal saham buat kita, sebagaimana sahabat Rasulullah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar dan mengamalkan, dan sama-sama kita ambil bahagian di dalam ilmu Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita ada dua bahagian lagi pada malam ini, di mana kita nak memberi suatu ruang dan peluang kepada kita semua. Untuk bahagian yang pertama merujuk kepada surah Yasin ayat 1 sehingga ayat 12. Malam ni kita nak mendengar, dengan kita dapat tahu, kata Ustaz Abdul Karim ni orang yang juga diberi kelebihan, ya, boleh meniru ni taklah sama seperti yang asli, tapi peniruan beliau itu lebih baiklah, ya, berbanding kita semua. Saya tak tahu Ustaz akan merancang membawa kita kepada alunan oleh imam mana pada malam ni. Ustaz nak belanja kita ayat 1 sehingga ayat 12 surah Yasin. Tuan-tuan dan puan boleh semak sama-sama dan kita akan dengarkan bacaan tersebut. Silakan Ustaz. Kita buka surat 40. Saya minta kepada Tuan Imam, kita nak main dengan Imam tadi. Kita bisa motor. Oh, aduh. Boleh Jas? Boleh? Tarik sikit. Oh, okey, saya tak apa. Tak apa. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Alunan oleh bacaan siapa tu boleh kongsi sikit Ustaz? Ini alunan yang biasa terdengar hampir juga bisa pakai sangat, tapi saya cuba bacaan Imam Nahawan untuk senang-senang Nahawan Imam yang dibaca selalunya Syekh Syarif bin Rashid Al-Fasi, Imam daripada negara Kuwait yang datang ke negara kita 2 kali. Jadi ada lebih kurang macam itulah bacaan beliau. Kalau nak dengar yang sedap, kita nak nanti kopi sengaja, tapi sedangkan tuan-tuan rasa feeling lebih kurang, insyaAllah nanti jumpa nanti kita dapat feeling makam insyaAllah. Subhanallah, itu dia tuan-tuan dan puan, bacaan yang dapat kita dengar tadi adalah alunan daripada Imam Al-Afasi yang cukup amat terkenal, dan beliau juga merupakan katanya seorang artis nasyid yang cukup amat juga terkenal di sana. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat 1 sehingga ayat 12 yang dapat kita ikuti dan dengar sebentar tadi banyak membicarakan tentang bagaimanakah peringkat awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah pada waktu dan ketika itu, di mana pada peringkat awalnya Allah menyebut dan menyatakan dengan ayat seruan Yasin yang para ulama Al-Quran bersetuju menyatakan wallahu a'lamu bimuradih, dan Allah lah yang lebih maha mengetahui apa yang ada di sebalik isi kandung 2 potong huruf tersebut. Selepas itu Allah bersumpah dengan demi bahwasanya Al-Quran yang Al-Hakim, penuh dengan hikmah, kebijaksanaan, dalamnya ada panduan hukum dan hakam, buat panduan bagi umat di akhir zaman sampailah kita kembali balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad adalah sama sahaja seperti nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Itulah tugas nabi dan rasul terdahulu, sampailah kepada Nabi Muhammad menyeru mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengingatkan kepada manusia supaya kita punya tujuan dan matlamat untuk kembali balik ke hari akhirat. Tuan-tuan dan puan, peringatan itu tak semudah untuk kita semua perolehi dan ketahui. Alangkah nak diberitahu kepada kita matlamat hidup kita di dunia ini ialah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah kita semua ini datang, kita ini semua milik Allah, kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Agak-agak tuan-tuan dan puan pernah dengar ataupun lihat ayat tersebut yang saya baca di mana tuan-tuan? Di tepi van jenazah lah kan, tu ayat tu yang selalu disembunyikan di tepi-tepi bilik air masjid. Itulah matlamat hidup kita tuan-tuan dan puan. Matlamat kita itu tidak ada siapa yang nak mengingat dan memberitahu, melainkan orang itu adalah orang yang menjadi penyuruh, pesuruh, penyampai risalah Allah. Namun mereka tidak datang dan hadir daripada kehendak mereka. Mereka berada ala siratin mustaqim, di atas yang jalan yang benar, jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala susun atur, yang diturunkan kepada kita daripada Dia Al-Aziz yang Maha Kuat Gagah Perkasa. Orang yang melawan dan juga mengingkari akan diambil tindakan oleh Allah, tapi orang yang menerima, orang yang terus mendapatkan dirinya dengan Al-Quran akan mendapat rahim Allah. Subhanallah.
Kenapa waktu itu Allah menyatakan kepada Nabi demikian? Kerana untuk mengajak, mengingat kepada mereka yang litunzira qauman ma unzira aba'uhum, satu kaum, satu suasana dan keadaan masyarakat yang sudah lama datuk nenek, ibu bapa mereka tak ingatkan mereka, tak ingatkan keluarga mereka, mereka dah lupa dah. Walaupun waktu itu ada ahli-ahli kitab, ada orang-orang yang mahir Taurat, Zabur, Injil, tapi mereka tinggalkan, mereka ubah, mereka tukar ganti dengan pelbagai macam maklumat. Ya, akhirnya mereka ghafilun, lalai, leka dan alpa. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana baginda Nabi Allah Isa AS tiada, menanti menunggu Nabi Muhammad lahir itu, manusia jauh meninggalkan Allah. Adakah keadaan kita ini yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lampau akan berada dalam keadaan yang sama? Pasti juga tuan-tuan. Namun oleh kerana baginda telah menyusun atur, meletakkan kekuatan al-ulama warathatul anbiya, para alim ulama, kamulah yang nak kena menjadi penguat penerus perjuangan Nabi menyampaikan Al-Quran, terus mengangkat Al-Quran supaya umat ini berada dalam taufik, petunjuk, hidayah. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Kita semua akan kembali balik ke hari akhirat. Ayat terakhir tadi yang dapat kita dengar, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, iaitu sesungguhnya kita semua ini dihidupkan, kita semua ini dimatikan oleh Allah. Apa yang kita buat, apa yang kita kata, semuanya akan menjadi kesan sebagai perbuatan itu dinilai balik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibalas di sisinya dengan memberi kebaikan kepada kita. Subhanallah tuan-tuan dan puan, sedikit daripada tadabbur ulasan yang dapat kita ikuti, walaupun banyak lagi sebenarnya perkara yang terdapat di sebalik ayat 1 hingga 12 itu. Sekarang kita nak pergi kepada ayat 13 dan panjang sikit Ustaz Abdul Karim, ayat 13 hingga ayat 27, di mana kita nak mendengar pula alunan daripada mana imam yang akan dibawa oleh Ustaz. Silakan Ustaz. InsyaAllah. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ
Akbar. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Sebentar lagi kita akan sama-sama memberi ruang untuk mendengar laungan azan, dan laungan azan ini akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Karim yang kita sama-sama akan dengar pada malam ini. Dan selepas dan setelah itu kita akan solat sunat Isya, dan juga kita akan dipimpin solat fardu Isya oleh Ustaz Abdul Karim yang saya mengharapkan beliau akan membawa alunan daripada imam yang menjadi ikon beliau, iaitu Syekh Abdul Rahman As-Sudais. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, maka kita akan sama-sama ikuti sehingga akhir, dan selepas berakhir solat fardu Isya, Ustaz Abdul Karim juga akan memimpin kita bacaan suratul Kahf ayat 10 awal dan 10 yang akhir. Dengan itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Amin Al-Hizam atas kendalian majlis pada malam ini, insyaAllah, dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Amin Al-Hizam. Dan insyaAllah saya nak tambah satu lagi, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, doa-doakan. Saya baru melamar Al-Fadhil Ustaz Abdul Karim Al-Maki untuk mengambil satu slot Imam Ramadan yang akan datang, insyaAllah. Sekian daripada saya. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي